Baru sahaja kita menginjak Mac 2020, Malaysia telah melihat satu fenomena dan peristiwa yang sangat besar daripada perubahan kerajaan yang baru sahaja separuh penggal sejak Pilihan Raya 14. Kemudian kita didatangi pula dengan pandemik COVID-19 dan baru petang tadi kita dimaklumkan tentang kematian 2 daripada pesakit COVID-19 dan juga arahan sekatan jalan perjalanan dalam negeri. Yang mana persamaan antara semua perkara ini ialah ada satu kumpulan yang disebut sebagai kumpulan kepala tahu ataupun secara ringkasnya mereka disebut sebagai palatau yang memberikan kenyataan berdasarkan kepada persepsi masing-masing, kenyataan provokatif tanpa sebarang asas. Jadi tetamu saya malam ini akan merungkai bagaimana untuk menghentikan penyebaran berita palsu oleh golongan palatau ini dan adakah wajar untuk kita menyatakan dan isytiharkan bahawa kumpulan ini dan penyebar berita palsu sebagai pandemik baharu dalam era globalisasi ini. Dan bersama dengan saya, Saudari Atikah Syairah Syaharudin, penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia. Selamat datang ke Darah Muda. Dan soalan saya malam ini datang daripada sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Economist pada Disember 2019. Antaranya menyatakan bahawa teenagers are rewriting the rules of the news. Yang mana antara lain sebut bahawa berita yang diambil oleh media perdana adalah berdasarkan kepada reaksi belia terhadap informasi yang mereka terima. Itu yang jadikan berita. Termasuklah yang akhirnya menyebabkan gejala berita palsu ini. Okay. Baik, terima kasih banyak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau saya boleh untuk kita bawa sedikit kepada kronologi tentang berita palsu di Malaysia ini, ianya bukanlah sesuatu yang baharu ataupun terma yang kita guna pakai baru-baru ini sahaja hanya kerana wujudnya pandemik ini. Kalau di sekitar area Nusantara di Indonesia, mereka famous ataupun tular dengan perkataan hoax ataupun infodemic. Infodemic juga adalah antara terma yang diguna pakai di peringkat Nusantara kerana ini virus tersebar melalui dinamakan sebagai pandemik, tetapi misinformation yang tersebar, disinformasi yang tersebar adalah dikategorikan sebagai infodemik. Dan saya fikir ini adalah falasi yang telah pun mendapat bukti akademik. Kerana di Amerika Syarikat sendiri telah melakukan ulasan yang terperinci, University Princeton yang mengatakan dan diterbitkan oleh Science Advance di mana terdapat 11%, okey, 11% mereka yang berumur 65 ke atas yang menyebarkan berita palsu berbanding 3% sahaja mereka yang berumur 18 hingga 29 tahun yang menyebarkan berita palsu di Facebook. So kesimpulannya belia lebih jauh daripada penyebaran berita palsu banding golongan lebih tua ataupun dan itu terpulang kepada kelompok media sosial yang digunakan juga. Okay. Saya fikir Facebook mungkin dijuarai oleh mereka yang berumur 30 tahun hingga 60 tahun ke atas kerana itu adalah ruang keluarga berbanding Twitter, Instagram. Kebanyakan anak-anak muda ini mereka enggan untuk bertemu dengan ibu bapa mereka di dalam laman Facebook. Jadi mereka beralih kepada Twitter dan mungkin beralih kepada Instagram dan mungkin beralih kepada TikTok pun sekarang ni kan. Jadi saya fikir ruang social media ini adalah ruang untuk berkongsi informasi. Termasuklah informasi yang belum tentu sahih ataupun tidak. Belum tentu sahih, tetapi ini adalah pasca globalisasi. Kita menyebutkan tentang globalisasi adalah dunia tanpa sepadan. Betul. Jadi dunia tanpa sepadan ini mustahil kita boleh menyekat terlalu banyak pengetahuan, informasi dan perkara-perkara yang dan saringan ini sebenarnya memerlukan lebih banyak kepakaran, memerlukan lebih banyak penguatkuasaan dan ini menjurus ke arah bila kita dah didedahkan dengan keadaan begini, sepatutnya kita mampu untuk melakukan lebih baik. Dan saya fikir Malaysia telah pun cuba untuk mewujudkan Akta Anti Tidak Benar pada 2016, tetapi ianya hanya tertakluk kepada kumpulan-kumpulan ahli-ahli politik sahaja yang dikenakan dengan Anti Tidak Benar. Cumanya ruang untuk penambahbaikan Akta itu wujud dan kita harus menggunakan fasa dan ruang penambahbaikan ini untuk memastikan penyebaran berita tidak benar ini terus berleluasa. Isu paling besar adalah soal saringan untuk menentukan yang manakah berita benar ataupun tidak. Dan menurut artikel yang diterbitkan oleh MCMC
pada tahun 2018. Antara lain dia menyatakan bahawa Marcus Lim dari CMC menyatakan bahawa isu paling besar berkenaan dengan berita palsu ialah kan tidak ada definisi yang jelas tentang berita palsu. Paling dekat pun kita ada yang diberitahu oleh Guardian.com bahawa berita palsu itu adalah apa-apa berita yang dibentuk untuk memaksimalkan keuntungan media outlet, dan yang lebih membimbangkan ialah kerana berita palsu itu terlalu dekat dengan penerbitan artikel daripada jurnalis yang kredibel. So bagaimana untuk berhadapan dengan situasi itu tentang ketidaktahuan apakah maksud berita palsu, dan masalah berita palsu itu sendiri nampak sangat kredibel dan sangat meyakinkan. Saya setuju. Kerana itu seperti yang saya maklumkan, sekarang ini adalah masa untuk kepimpinan yang solid tampil ke hadapan. Kita memerlukan lebih banyak saluran rasmi untuk menyampaikan berita-berita yang sahih dan tepat. Kalau kita boleh recall balik rakan-rakan yang ada di luar sana, bagaimana di Twitter sendiri, KKM mempunyai hanya 267 pengikut. Manakala di Facebook mereka mempunyai 1.34 juta pengikut. Itu represent kepada 1/7, kerana kita memiliki lebih daripada 13 juta. 30 juta penduduk, tetapi pengguna media sosial itu lebih daripada 17 juta, dan kita mempunyai akses yang terlalu banyak kepada maklumat-maklumat, tetapi saluran yang rasmi ini mempunyai terlalu sedikit followers. Dan seterusnya adalah tentang SKMM. Okey, 47.4 ribu pengikut di Twitter. 341,000 tak sampai 0.007% pun penduduk di Malaysia yang menggunakan social media. Jadi saya fikir ini adalah kebejatan yang perlu ditangani. Masyarakat kita tidak seharusnya mendapatkan maklumat pertama daripada siakap masak tiga rasa ke ataupun cempedak goreng ke, kerana itu tak sepatutnya berlaku. Okay, sebut tentang SKMM, nampaknya beberapa pihak dengan kerajaan nampak perlu mengambil tindakan proaktif. Ya. Saya difahamkan kita ada panggilan daripada Prof Fauzan. Kita menghubungi Prof Dr. Muhammad Fauzan Nordin yang merupakan Profesor Teknologi Maklumat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA, yang merangkap Ketua Kluster Keselamatan Cyber Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Soalan saya yang pertama, Prof. Apa pendapat Prof tentang yang disebut oleh Saudari Atikah tadi berkenaan dengan tindakan kerajaan dan juga tentang isu penularan berita palsu ini? Okey, sebenarnya kita memerlukan command center ataupun tempat yang boleh kita rujuk, refer kesahihannya. Kalau kita tidak ada command center atau tempat yang boleh kita rujuk, jadi timbullah palatau-palatau yang timbul macam cendawan selepas hujan ini. Jadi mereka ini sebenarnya bukan sekadar mencari populariti, tapi mereka making money. Duit. Kalau kita tengok, ada orang yang dapat $10,000 US dollar sebulan kerana fake news. Kalau di Macedonia tu 5,000, paling common, RM5,000 sebulan. Dan kalau di Euro, dia ada yang mendapat €1,800 dalam business fakery. Kena lagi orang visit dia punya website, blognya, dia dapat AdSense. Jadi itu making money, sebenarnya satu profession baru. Jadi kalau kita nak mementera ataupun mengurangkan, kita kena ada satu command center di mana orang boleh refer, orang boleh cari kesahihannya. Bukan ada mencari isu-isu politik, tapi isu-isu yang, for example, isu coronavirus ini. Ya, betul. Prof, adakah di Malaysia sudah ada trend itu, orang yang menyebarkan berita palsu dan mendapat keuntungan kewangan daripada penyebaran berita tersebut? Itu tidak orang kata kita tidak mustahil ini berlaku. Dan benda ini sebab lagi banyak orang visit websitenya, blognya, dia akan, kalau Facebook pun dia akan dapat komersialnya. Jadi benda-benda ni sekarang ni become profession. Itu yang kita khawatir, kerana kadang-kadang leadership itu memberi peranan yang penting. Saya ambil contoh Donald Trump. Washington Post. Betul. Presiden Trump ni berbohong 12,019 kali pada selama dia menjadi presiden 928 hari. Ya. Kalau average Washington Post mengatakan paling
Tidak, dia berbohong 13 kali satu hari. Ini satu benda yang khawatir di mana antara berita benar dengan fake news ini menjadi macam Irfan kata tadi, jadi satu yang blur gitu, yang tidak jelas. Prof, antara isu yang dibangkitkan seperti tadi, saya mendapat sebaran tentang sekatan perjalanan dalam negeri, tapi informasi itu dapat melalui WhatsApp dulu sebelum daripada kenyataan rasmi. Mungkin Prof boleh juga kaitkan dengan cadangan Prof di awal tadi untuk memastikan bahawa informasi yang kita dapat itu cepat dan tepat. Ya, cepat, tepat dan melalui saluran yang rasmi. Kadang-kadang saluran sepatutnya orang yang menghadiri mesyuarat tidak membocorkan. Ini kadang-kadang terpapar dalam posting Facebooknya. Yang sepatutnya di-announce oleh orang yang bertanggungjawab, orang yang officialnya esok harinya. Dan kadang-kadang, for example, pelajar-pelajar mahasiswa balik ke kampung ni, adakah satu arahan suruh balik? Kerana satu arahan kata, you stay where you are. Kena duduk di tempat itu, takut jadi ejen penyebar di kampung-kampung. Jadi arahan itu bercanggah antara satu sama lain. Jadi kena ada satu command center yang clear who going to disseminate atau menyebarkan maklumat yang jelas ini. So jelas, Prof, adakah sebenarnya.my Prof yang dikelola oleh SKMM tidak cukup dan tidak mencapai matlamat command center Prof? Saya sebenarnya dah tak visit lama dah sebenarnya .my ini kerana tidak memberangsangkan. Dulu ada kat saya visit, tapi kadang-kadang maklumat itu bukan terkini. Sudah outdated. Jadi saya mencadangkan kepada Kementerian Multimedia Penerangan, dan sekarang ini menjadi isu-isu begini, Kementerian Penerangan kena ada. Jadi bila dia ditiadakan, tiada terangnya, malah lagi gelap. Daripada apa yang rakyat nak tahu apa what's going on. Jadi sebenarnya .my ni kena perkemaskan, kena perkukuhkan, kena ada terkini dan juga biarlah orang boleh refer betul-betul benar. Baik. Terima kasih banyak Prof. Sambung dengan kami Darah Muda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi tentang komen Prof tadi, sebenarnya .my kita dah ada beberapa inisiatif yang kita laksanakan, tapi masih belum cukup. Adakah masih belum cukup khususnya untuk reach kepada golongan belia dan golongan muda? Terima kasih Irfan. Saya fikir ini adalah soalan yang sangat baik sebab saya baru merujuk kepada salah satu artikel yang dikeluarkan oleh Science Direct yang mengatakan tentang cara kaedah untuk penguatkuasaan itu tidak hanya boleh menggunakan algoritma, which is sebenarnya .my adalah salah satu aspek untuk mengawal melalui penggunaan algoritma, tetapi menggunakan intervensi manusia juga adalah penting. Maksudnya kita perlu memperbanyakkan, meramaikan duta-duta di bawah yang membantu SKMM. SKMM sepatutnya telah mewujudkan rakan-rakan seperti di sekolah-sekolah, bagaimana sebenarnya kelab rakan sebaya diwujudkan, kelab anti rasuah diwujudkan di sekolah. Itu sepatutnya bermula daripada sekolah. Jadi ini mampu untuk memberikan kepada anak-anak muda. Dalam masa yang sama, penggunaan WhatsApp oleh orang-orang tua yang selalunya menyebarkan berita-berita palsu ini juga perlu diberikan penekanan yang sangat penting. Baik, saya yakin MBM ada banyak lagi langkah-langkah intervensi yang sedang dan akan dilaksanakan. Tapi sebelum itu kita berehat seketika. Darah Muda terus membicarakan tentang penyebaran berita palsu, semuanya di Darah Muda. Terima kasih setia bersama dengan kami di Darah Muda, bicara tentang berita palsu dan geng Palatau. Dan untuk berhadapan dengan geng Palatau ini, Tun Dr. Mahathir ketika beliau menjadi pemangku Menteri Pendidikan Februari yang lalu, dalam satu ucapannya menyatakan bahawa perlu ada satu program membaca yang sistematik dan perlu ada terbitan bahan bacaan yang berkualiti. Soalan saya ialah, bagaimanakah reaksi MBM terhadap kenyataan itu? Adakah ada aktiviti dan inisiatif yang sedang ataupun telah dan akan dilaksanakan? Terima kasih Irfan. Saya fikir soal fasa ini mustahak untuk kita sama-sama insafi dan renungi. Kerana kita semua tahu setiap kali berlaku Big Bad Wolf ataupun pesta buku negara, Malaysia memang kebanyakannya memang memenuhi ruang-ruang yang ada di tempat-tempat tersebut.
Tetapi kita tidak boleh nafikan budaya membaca tu masih lagi belum tersemat di dalam masyarakat kita. Yang ada adalah budaya membeli buku. Betul. Itu yang paling mustahak sekali. Tetapi saya fikir apa yang mantan Perdana Menteri cuba sampaikan adalah tentang sistematik, membaca secara sistematik ini akan mewujudkan constructive idea. Dan constructive idea ini selalunya akan menolak berita palsu. Kerana kalau berita palsu ini selalunya dia akan berbunyi terlalu hodoh ataupun terlalu baik untuk menjadi fakta. Dan ini adalah mustahak kerana kebolehupayaan untuk menyaring sesuatu berita itu datang daripada pengetahuan yang ada. Dia tidak datang secara langsung. Berita palsu adalah berita, tetapi messenger, tukang bawa mesej yang betul. Atau mereka yang kepala tahu ini lahir daripada budaya yang mahu menyampaikan sesuatu. Positif. Budaya mahu menyampaikan sesuatu positif. Betul. Tetapi mahu menyampaikan sesuatu yang tidak benar itu adalah sesuatu yang negatif. Sebab itu kalau Asri boleh komen tentang pemerhatian saya bahawa di tengah-tengah lambakan berita palsu ini ada juga perkara yang baik, iaitu kita dapat kesan antara figure-figure yang popular dan terkenal di Twitter, contohnya Amaina Cik Bakri, Norizan Sharif yang banyak memberikan nasihat yang informatif. Dan satu lagi ialah kebaikannya ialah sekarang ini kita nampak bahawa orang tidak lagi melampiaskan emosi di ruang komen, tetapi bila komen tu dia cuba untuk ini pandangan saya, lepas tu dia bagi link, dia bagi gambar, dia bagi video. Tidakkah itu satu pendidikan demokrasi yang baik? So kurangnya cara reaksi itu dah berubah. Setuju. Itu yang kita maklumkan, kebebasan bersuara, kebebasan media harus digandingkan dan dipasangkan dengan bertanggungjawabkan untuk own maklumat tersebut. Kita tidak boleh gairah untuk berkongsi sesuatu dan tidak verify, tanpa verifikasi, kerana kesan itu sangat jauh. Kalau saya boleh kongsikan sedikit maklumat personal experience dengan berita palsu ini. Arwah ayahanda saya sendiri dimaklumkan sedang sakit tenat sehari sebelum beliau dimasukkan di dalam ICU. Jadi itu menyebabkan keluarga di Kedah dan keluarga di Tanjung Karang telefon marah-marah. Kenapa tidak maklumkan tentang keadaan ayahanda? Kita kata tak ada. Dan saya dapat tahu daripada bos sendiri. Jadi suasana ini, maksudnya saya merupakan mangsa kepada berita palsu. Keluarga saya merupakan mangsa kepada berita palsu. Adakah ini sesuatu pengalaman yang baik kepada saya? Pengalaman yang baik kepada saya belajar satu perkara yang walaupun saya mahu berita palsu itu, walaupun saya suka kepada berita itu dan berita itu tidak benar dan berita itu memberikan kesan yang buruk kepada keluarga saya, itu sepatutnya menjadi pengalaman itu sepatutnya menjadi penghalang kepada kita untuk memastikan perkara itu terjadi kepada orang lain. Sebut tentang pengalaman, saya kira bahawa kenapa belia sangat tertarik dengan berita palsu ialah kerana experience tu. Lebih seronok baca berita palsu sebab penyampaian dia, susun atur kata dia jauh lebih menarik berbanding kenyataan rasmi kerajaan. So lepas ni kerajaan kena keluarkan kenyataan yang ada spices sedikit, ada rencah sedikit supaya menarik perhatian orang muda. Adakah saudari setuju dengan kenyataan itu? Saya setuju dengan kenyataan ini. Pertama, kita kena tahu di dalam struktur penjawat awam sekarang ini telah pun dibekukan, JPA telah dibekukan. Maksudnya kemasukan mereka yang berumur 25 tahun ke atas ke dalam penjawat awam bukan penjawat tetap. Maksudnya mereka berumur di dalam mana-mana agensi. Jadi saya fikir mustahak untuk media-media yang mempunyai saluran rasmi untuk mewujudkan jambatan bersama dengan mereka-mereka social influencer di dalam mana-mana social media yang ada. Tidak kiralah sampai ke bahagian TikTok dan even WhatsApp ni, pastikan WhatsApp tu di dalam taman-taman perumahan masing-masing, di dalam kawasan masjid, walaupun urusan masjid, grup, sebab dalam satu grup tu boleh letak 200 orang. Jadi bayangkan implifikasi faktor yang akan disebarluaskan tu adalah sangat mustahak sebenarnya. Dan saya fikir telah sampai masa yang kita mewujudkan satu yang seperti yang Prof. Fazal maklumkan, media center dan satu saluran rasmi yang mempunyai pelbagai latar belakang. Tapi untuk menangkap golongan belia ni, dia tak boleh sekadar statement atau kenyataan. Dia kena cara
saya suruh sebut Datuk Seri Najib Razak, cara dia post di Facebook itu sangat mengesankan, sangat relax. Sepatutnya kerajaan juga kena buat begitu, termasuklah cadangan Prof Fauzan tadi. Betul, setuju. Dan memudahkan, memastikan informasi ini palatable adalah penting, tetapi dalam masa yang sama dia tidak boleh terlalu casual kerana dia adalah maklumat yang formal. Dan kita tidak boleh kita tidak boleh terlalu mahukan, bukan hanya kepada anak muda, tetapi capaian itu penting, reachability ni penting, tetapi informasi yang valid itu lagi penting. Di akhir ni saya ada 5 screenshot Twitter yang saya boleh minta daripada Saudara Syahirah untuk komen. Sama ada kalau nampak tweet seperti ini atau posting seperti ini, wajar untuk terus dikongsi, jangan dikongsi atau boleh dikongsi dengan syarat. Yang pertama ialah tweet yang menyatakan bahawa jangan cabar virus COVID-19 ni, jangan sampai satu tahap semua dah tak boleh kontrol macam Itali, so jangan balik kampung. Itu dia punya gesaan dia. So nampak tweet ini, kongsi, tak kongsi atau kongsi bersyarat. Baik, kita tak boleh install ataupun kita tak boleh masukkan, paksakan disiplin ini dalam kepala setiap pemegang social media sendiri. Kerana ia adalah tanggungjawab mereka masing-masing. Jadi kongsi, tak kongsi atau kongsi bersyarat? Kongsi bersyarat. Kongsi bersyarat. Baik. Kita akan tengok apa syarat tu nanti. Yang kedua ialah satu tweet yang memberikan satu reaksi negatif kepada tweet daripada Syahrizan Johan. Dia kata orang panik ni sebab Syahrizan Johan dengan Fahmi Fazil. Ya, bukan sebab tu kena follow tweet Datuk Seri Dr. Adham Baba dan juga KKM Putrajaya sahaja. So tweet seperti ini yang memberikan emosi seperti itu. Kongsi, tak kongsi, kongsi dengan bersyarat. Terima kasih Irfan. Tapi sebelum saya jawab 3 soalan objektif tadi tu, seperti yang saya refer balik, jumlah followers saluran rasmi ni dan jumlah followers Menteri Kesihatan sendiri adalah 7.4,000 saja. 7,400 saja. Jadi tweet ini orang cuba untuk membantu KKM. So terus kongsikan. Dia kongsi dan pastikan jika ada maklumat yang lebih valid, attachkan sekali. Sebab kalau kongsi di dalam Twitter, boleh kongsi dan masukkan maklumat yang lebih tepat. Dan kalau boleh saya minta, kita baru saja menerima kematian dua pesakit COVID-19 hari ini. Saya minta kepada ahli-ahli politik di seluar sana, saya faham sepatutnya sekarang adalah musim parlimen yang masing-masing telah masuk dalam war zone. Tetapi saya fikir ini masa untuk kita buat genjatan senjata. Please sit together. Okey, tweet yang ketiga daripada KKM Putrajaya nyatakan tweetnya, kemudian ada kenyataan media daripada KKM. Kongsi, tak kongsi ataupun kongsi bersyarat? Kongsi. Yang keempat ialah orang kata bahawa kes dah 500 kes baru kita cuak. Itu emosi yang cuba sampaikan. Sepatutnya pada awal lagi lockdown, tutup airport, tutup sempadan. Kongsi, tak kongsi, itu kongsi bersyarat. Dia kalau yang sekarang, fasa yang sekarang ini pun kita dalam keadaan yang kelabu, grey area, dalam grey zone ini pun masing-masing sedang panik. Kalau lockdown dan tidak ada ruang untuk keluar daripada rumah sekalipun. Saya fikir Malaysia tidak pernah ada pengalaman. Kita perlu pergi fasa per fasa. Jangan kongsi. Tweet yang seperti ini. KKM, oleh KKM? Oleh ni orang kebanyakan. Orang kebanyakan. Jangan kongsi. Jangan kongsi. Yang terakhir ialah ada orang marah disebabkan selfishness beberapa pesakit yang telah menyebabkan kematian. 2 pesakit COVID. So perlu kongsi ataupun tidak tweet seperti ini. Satu, kita perlukan siasatan. Adakah benar dia tidak menerima sebarang rawatan? Yang kedua, saya fikir tidak ada sesiapa yang minta untuk menjadi sakit. Dan ini adalah pandemik seperti yang dimaklumkan. Dan virus ini sangat-sangat agresif. Jadi saya fikir kita tidak boleh berlaku tidak adil. Sedekahkan Al-Fatihah, tapi dalam masa yang sama, langkah keselamatan dan tidak selfish itu sangat mustahil untuk dilaksanakan oleh semua kita yang masih dan sedang lagi dalam rawatan. Baik, terima kasih Saudara Atikah Syahirah bersama dengan kita bicarakan tentang berita palsu dan geng Palatau, dan saya yakin bahawa mesej malam ini jelas. Nampak tweet itu ataupun posting, jangan terlalu cepat berkongsi, fikirkan dulu, buat sedikit bacaan tambahan dan pastinya kena refer kepada tweet ataupun media sosial di kalangan mereka yang berautoriti khusus daripada Kementerian Kesihatan. Sedikit. Ya, ada 10 saat. Budaya, bukan budaya fear of missing out, fear of misinform. Bukan FOMO tapi jadilah for me. Ya, for me je. Setakat itu sahaja kami Darah Muda. Jaga kesihatan sepanjang 2 minggu ini. Pastikan bahawa anda tidak terlalu cepat memberi reaksi terhadap apa yang dilihat di media sosial. Kekal selamat, kekal sihat. Ikhlas daripada kami Darah Muda.